macam pisang goreng je lah tentang isu bila mana Nurul Izzah dalam satu wawancara mendedahkan bahawa beliau telah dilantik oleh bapanya, Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penasihat ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Jadi kecoh lah, semua orang bising kan. Cuma yang bising ni tuan-tuan, dia orang tak tahu bahawa dia ada banyak jenis penasihat. Malam ni saya nak cerita dengan tuan-tuan. Apa jenis-jenis penasihat yang ada? Biasanya kalau penasihat kepada Perdana Menteri ni tuan-tuan, dia grade dia turus 3 tuan-tuan. Turus 3. Bukan jurusan A, bukan jurusan B, jurusan C bukan. Tapi kalau standard penasihat menteri pun dah biasanya dapat turus 3. Turus 3 memanglah gaji puluh ribu. Memanglah ada kereta, ada driver, ada allowance dan macam-macam. Ada akses untuk maklumat itu, maklumat ini, boleh panggil mesyuarat tu, mesyuarat ini, apa semua sekali. Saudara, dalam penjawat awam ni dia ada dua jenis penjawat awam. Satu contract of service, satu contract for service. Ketika saya berada di Jabatan Haiwal Khas dulu, saya mula-mula dilantik sebagai panel pemikir Jabatan Haiwal Khas, contract of service. Apa maksud of service ni tuan-tuan? Maknanya saya ni macam part time dengan kerajaan. Saya tak payah punch card. Ini mula-mula saya dilantik sebagai contract for service, untuk khidmat saya tuan-tuan. Bila saya memberikan khidmat saya sebagai panel pemikir jasa secara contract for service, bila saya bagi contract for service ni, saya tak payah punch card setiap pagi, saya dapat gaji setiap bulan, kontrak saya di renew setiap tahun, lepas tu ada gratuity, saya masih boleh berniaga. Ini dipanggil contract for service, hanya untuk khidmat saya. Saya tak payah punch card masuk pukul 8 balik pukul 5, tak payah. Ada kaki tangan awam, biasanya kaki tangan awam dia contract of service. Contract of service ni dia kena punch card tuan-tuan, dia dibayar gaji tiap-tiap bulan, dia ada allowance kerajaan apa semua. Dia terikat dengan semua sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan kod etika penjawat awam. Tuan-tuan ada yang berpencen, ada yang mengambil option untuk bak kata orang tu, mengambil option untuk memilih untuk mencarum di dalam KWSP. Itu pilihan, tak kisah, tak ada masalah. Okey. Yang keduanya, itu yang pertama, pertama contract for service, itu macam part time, satu lagi contract of service. Dua-dua ni dia dapat perks, dia dapat gaji, dia dapat allowance, dia dapat kereta. Kalau grade jurusan C, dia dapat kereta, dia tak ada driver. Kalau jurusan B, dia ada kereta, dia ada driver, kereta 2.0. Sekarang ni ada yang jurusan B dia dapat 1.5 punya X70. Kemudian kalau turus jurusan A ni dia dah dapat 2.4 punya kereta. Turus 3 pun lebih kurang sama, dapat 2.4 punya kereta. Okey. Persoalan dia, yang Nurul Izzah ni tuan-tuan, yang kita nak kecoh pasal apa? Dia bukannya dilantik dan dibayar gaji seperti mana kaki tangan awam yang contract of service for service ni tuan-tuan. Dia hanya jadi penasihat kepada bapak dia, yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga tentang hal ehwal keuangan dan juga ekonomi. Tidak ada gaji. Sama macam bapa dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk makluman tuan-tuan, ialah Perdana Menteri pertama Malaysia yang tak ada gaji. Macam itulah anak dia. Dia penasihat saja. Tetapi beza dia tuan-tuan, bapa dia sebagai anggota pentadbiran ada kuasa. Ada kuasa. Dia boleh panggil mesyuarat, dia boleh buat keputusan. Walaupun tak ada gaji, dia boleh panggil mesyuarat buat keputusan. Tapi Nurul Izzah ni tuan-tuan, tidak ada punca kuasa.
Dia tidak boleh panggil orang mesyuarat, dia tak boleh mempengerusikan mesyuarat, apatah lagi membuat sebarang keputusan. Dia hanya bagi nasihat pada bapa dia. Ada orang tanya saya kan, apa ni, kenapa daripada berpuluh juta, ada orang ni, adakah Nurul Izzah seorang yang layak? Saya nak beritahu lah, memang betul daripada berpuluh juta ni kan, ramai yang layak. Memang ramai yang layak, tuan-tuan. Tetapi Nurul Izzah ni bukannya tak ada kelayakan langsung. Ramai tak tahu bahawa dia ni dulu, mula-mula dia belajar dekat Universiti Petronas di Trono. Saya masih ingat lagi, tapi last kali dia kena pindah pergi ke Universiti Tenaga dekat dengan Serdang sana. Di sana dia tamatkan pengajiannya dalam bidang kejuruteraan. Tetapi beliau kemudiannya telah melanjutkan pelajaran di Universiti John Hopkins Advanced Learning di Amerika Syarikat dalam bidang sarjana sarjana pentadbiran awam. Bukan sarjana pentadbiran awam, sarjana dasar awam, public policy, tuan-tuan. Memang betul lah, ramai orang yang boleh di-hire oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mewarisi sebuah kerajaan yang diambil alih daripada Perdana Menteri yang bernama Mahathir Mohamad, yang kerja dia tahu pergi ke Jepun, nak cuba pinjam duit Jepun, tak boleh, kemudian dia terbitkan Samurai Bond. Pergi ke China, dia terbitkan Panda Bond. Kerja dia menambah hutang untuk negara. Datang pula manusia bernama Muhyiddin Yassin, bertambah lagi hutang. Hutang hari ni, hutang negara kita ni, tuan-tuan, lebih 1 trilion. 1.2, ada yang cakap sekarang ni dah sampai 1.5 trilion. Datuk Seri Najib pada tahun 2017 hutang negara 686.8 bilion saja. Lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP kita. Tetapi pada hari kita serahkan kuasa pada Mahathir pada ketika itu, suku pertama tahun 2018, tuan-tuan, hutang negara tinggal 48% daripada GDP. Tapi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi kerajaan yang ditinggalkan dengan hutang hampir 1.3 hingga 1.5 trilion, tuan-tuan. Saya tak mengikuti sebab yalah, kita dah lama tak bicara tentang soal ekonomi ni. Saya pun tak dapat angka daripada MOF. Jadi lebih kurang begitulah daripada bacaan yang saya ada. Ada yang kata 1.2, ada yang kata 1.3, ada yang 1.5 trilion. Persoalan dia, hutang kita memang banyak. Jadi kalau kita tengok dari segi polisi, sepanjang tempoh 2 bulan lebih Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kerja dia nak jimat je. Kita tak boleh nak marah pun tak boleh, tuan-tuan. Sebab bila nak buat pelantikan baru pun beliau cukup berhati-hati. Jadi kalau nak lantik penasihat, beliau boleh je lantik penasihat, tuan-tuan. Tapi kena siap lah. Kalau lantik penasihat, maka beliau akan terdedah dengan isu pertamanya, isu orang yang dilantik tu sudah pastilah dia kurang-kurang pun grade terus 3 berpuluh ribu gaji dia, tuan-tuan. Kereta kena bagi, pejabat kena bagi. Lepas tu, macam contoh saya duduk dekat Kementerian Kewangan, saya ada seorang pegawai 4 tu baru grade Jusabi. Saya ada seorang pegawai grade 41. Kemudian saya ada seorang pegawai grade 29, tak silap. Kemudian ada driver. Ini semua menelan belanja, tuan-tuan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia tak ambil gaji langsung. Lepas tu dia nak potong gaji menteri ni 50%. Tapi nak buat macam mana menteri-menteri ni, saudara? Mereka bersetuju setakat 20%. Itu yang potong hanya 20%. So memang boleh kalau beliau nak ambil seorang penasihat daripada MIER ke, daripada mana, macam Muhyiddin dulu dia ambil daripada MIER ke, penasihat dia semua sekali, teori-teori ekonomi pun semua ikut Tan Sri Mahbub ke apa benda, geng dia je. Boleh, memang boleh, tuan-tuan. Tapi saudara kena ingatlah, yang nak bayar gaji penasihat ni siapa?
Jadi daripada dia belanjakan duit negara untuk bayar gaji pegawai khas, gaji penasihat, gaji susu politik semua sekali, sekarang dia ambil pendekatan ambil pegawai yang free, boleh tolong dia. Yang kita nak kecoh pasal apa kan? Lainlah kalau Nurul Izzah tu boleh panggil mesyuarat Kementerian Kewangan selaku penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Ini kerja dia pergi jumpa dengan peniaga-peniaga, dia dapatkan feedback daripada rakyat bawahan ni. Dan memang kerja dia dulu. Dia pun dulu pernah jaga TVET. Dia pernah jadi anggota Public Account Committee ataupun PAC. Ketika dia menjadi ahli parlimen. Dulu dia ahli parlimen. Dia sibuk kena jaga macam-macam. Sekarang dia tak ada kerja, tuan-tuan. Dia nak tolong bapak dia untuk jaga negara. Jadi bagi saya sepatutnya tidak jadi isu lah untuk beliau melantik. Macam saya melantik Wan Quraisy sebagai penyedia soalan. 1 sen haram gaji tak bagi. Saya juga melantik Hafiz Hanafiah sebagai pegawai khas saya. Dia jadi pegawai khas saya tanpa gaji. Dia orang ni buat kerja pro bono. Sama macam Nurul Izzah. Jadi yang korang risau sangat pasal apa? Relax lah. Lain lah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pakai duit negara, bayar gaji pada anak dia. Macam ni Amar, anak dia menjadi penolong pengurus di dalam salah sebuah GLC. Itu lain cerita. Lebih baiklah tuan-tuan kalau lantik anak tidak ada gaji, tidak ada perks yang diambil, kereta pun tak ambil, driver pun tak perlu nak bagi apa semua sekali. Dia memberikan khidmat secara percuma, dapat membantu melancarkan kerja-kerja Perdana Menteri. Dan dia pun antara orang yang pertama sekali membicarakan tentang soal pelbagai bentuk dimensi tentang garis kemiskinan ni. Kalau kita lihat dulu kita mengukur soal kemiskinan ni B40. Siapa yang mempunyai pendapatan isi rumah RM3,000 dulu. Dulu RM3,000 ke bawah. Kalau dalam rumah tu ada 7 orang, 3 orang bekerja. Suami kerja, isteri kerja, anak seorang bekerja. 3 orang gaji ni tak boleh lebih daripada RM3,000. Kalau lebih daripada RM3,000 dia dah bukan B40. Dulu tuan-tuan. Sekarang ni dah naik dah. Dah naik. Dan sekarang ni kadar miskin Tegar dah jadi RM2,208. Ini ketika zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Itu sebab BN tu hari kita buat satu polisi, kalau kita menang pilihan raya, siapa yang gaji RM1,200 ke, RM1,300 ke, RM1,500 ke, kalau contohnya orang tu gaji RM1,200, BN akan lengkapkan gaji dia menjadi RM2,208. Majikan dia bayar RM1,200, kerajaan akan top up lagi RM1,008 supaya dia tidak berada di dalam di bawah paras miskin Tegar. Tapi nak buat macam mana? Kita nak buat benda yang baik, rakyat tak nak terima, rakyat nak juga fulus. Fulus dapatlah 300, 500, ada yang sampai 1,000 kat Paguh tu, dekat Larut tetapi mereka korbankan masa depan mereka untuk tempoh 5 tahun. Nak buat macam mana? Ini pilihan rakyat.